الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله. Tengok slide ni. Telah berkata oleh Ibnu Al-Mubarak, sahabat Rasulullah ni dia hidup sekitar 80 Hijrah. Padahal ia serta sahabatnya dalam perang fisabilillah. Maka diceritakan kisah ni apa? Kisah ni, sahabat bernama Ibnu Mubarak ni, dia dengan sahabat-sahabat lain dalam perang fisabilillah. Maka berkata dia, adakah kamu tahu akan amal yang terlebih afdal daripada amal yang kamu di dalamnya? Apa maksud dia? Dia kata, kamu tahu tak? Dia kata, ada amal yang lebih afdal yang kamu berada di dalam sekarang. Dalam sekarang tu maksud apa? Maksudnya dia berada dalam perang fisabilillah. Dalam perang fisabilillah. Ada amal yang lebih afdal daripada perang fisabilillah. Tu dia nak cerita tu. Dia kata gini lah. Misalnya tu, seperti tu. Siapa tu yang dikatakan mendapat pahala lebih daripada perang fisabilillah? Tu yang kita baca sekarang ni lah. Seorang saya buka Google Meet ni dekat tab ni jap. Silakan, saya tak nampak apa berlaku. GCM ZEFQ UMP. Masa tersambung ni. GCM ZEFQ UMP tu. Ni yang dikatakan oleh Ibnu Mubarak ni. Ni yang dikatakan oleh Ibnu Mubarak.
Apa dia cakap, dia kata, ada seorang lelaki, dia kata, lelaki ni kami tidak tahu. Maka wajib barak. Aku tahu yang demikian itu. Iaitu seorang lelaki memelihara daripada kejahatan padahal mempunyai kebapaan. Seorang lelaki dia miskin. Tapi dia pelihara dia daripada apa-apa. Maknanya dia tak mencuri, dia tak menipu, dia tak apa. Sedangkan dia pelihara diri dia daripada kejahatan. Sedangkan dia apa-apa. Memiliki kepapaan. Tapi dia tak berjahat. Dia tak mencuri, dia tak menipu, dia tak ambil dia orang, dia tak apa benda, tak pernah hugut, tak apa, tak ada. Dan pada malam hari dia tidur, terjaga dia daripada tidur pada malam hari. Dan terlihat anak-anak kecil dia terbuka selimut dia. Terlihat anak kecil terbuka selimut dia. Bila terbuka selimut dia, maknanya dia dengan rasa belas kasihan, lalu diselimutkan dia. Diselimutkan dia apa? Diselimutkan anak kecil tu. Maka amal itu lebih baik daripada perang fisabilillah. Ini perkataan ulama yang bernama Imam Ibnu Al-Mubarak. Lepas tu kalau bangun tengah malam, tengok anak sekejap. Tengok anak siap. Kalau selimut terbuka ke, kalau apa-apa keperluan dia ke yang kita rasa tak ada kan. Kita berbangun, selimutkan dia. Ibnu Mubarak kata, amal itu, kasih sayang pada anak tu, sanggup bangun tengah malam tu, adalah lebih besar pada dia daripada engkau perang fisabilillah. Okey. Yang ni boleh faham tak? Yang pertama ni. Kalau macam buat susu anak malam-malam tu kalau ada macam dia. Sama lah macam ni Ustaz. Sama. Ini bidalan lah. Okey. Ini bidalan. Ini contoh bagaimana korbannya seorang lelaki. Dia kata lelaki tau. Dalam kitab kata, kalau disebut lelaki, maka diumum pada lelaki dan perempuan. Dalam kitab kata, kalau disebut perempuan, dia khas pada perempuan, dia tak sebut lelaki. Tak masuk lelaki. Tapi kalau dia kata lelaki, dia punya arahan ni umum lelaki dan perempuan. Lepas tu kalau bangun buat susu, samalah tu. Samalah tu. Maknanya pengorbanan pada anak ni, kasih sayang pada anak ni, dia merupakan pahala yang sangat besar. Lepas tu dia kata kelebihan berkahwin itu, engkau mempunyai anak dan engkau mendapat pahala atas tanggungan engkau, atas kepayahan engkau, atas gini engkau, atas itu engkau. Pening kepala nak bayar yuran ke, duit ada, nak simpan tapi kena bayar yuran anak, bayar pula yuran anak kat mesti. Sekejap lagi anak ni pula ni gitu gini keperluan dia pula, kereta dia rosak pula, repair pula kereta dia, motor dia rosak pula, repair pula motor dia. Itu semua jangan sedekah. Siapa ada anak kecil lagi angkat tangan? Ramai anak kecil. Nora anak kecil berapa tahun? Nora? 11 tahun. Oh, 11 tahun ke? Baby dah tu juga Ustaz. Maknanya kalau malam-malam bangun tengok tak? Tengok. Ya. Okey lah tu. Tengok kalau selimut dia terbuka kan, budak-budak nanti dia lasak. Ambil selimutkan dia. Ingat apa tau? Pahala dia ni lebih besar daripada pergi perang. Nidal anak berapa tahun Nidal? 6 tahun Ustaz. Oh, kecil lagi Ya. Berapa dia? Madinah 5 berapa tahun? tahun Ustaz. Madinah 5 tahun? 5 tahun. 5 tahun Ustaz. 5 tahun. Itu boleh kecil lah. Awal Itu yang last lah. last. Nur Hamidah anak berapa tahun? Lia berapa tahun dia? Yang kecil? 8 tahun Ustaz. Yang banyak dia soalan tu? Lia? 6 tahun. Oh tu 6 tahun? Okey lah. Jadi peluang tau masa anak kecil ni. Macam saya anak kecil saya 21 tahun. Dah berapa? 21? 20? Dah apa? Dah besar lah. Jadi dia cakap sini, cerita ni, maka melihat dia akan beberapa anaknya yang kecil. Baitul Fakir berapa tahun anak?
Cikgu Anak Cik semua dah besar-besar dah. dah besar eh. Cikgu Cik ada kecil. Alhamdulillah. Ustaz, kalau kat bawa kat cucu je Ustaz. Kalau kat cucu. Kat cucu tapi dia dikata anak. Kat cucu Oh, tak apalah. Lepaslah. Terlepas dah. Dulu adalah dulu kan. Tak apa. Dulu pun kita ada buat kan. Pasti lah kita ada buat. Ada. Bangun, tidur, demam, cek kepala dia panas, ambil kain basah. Tak tidur ni malam. Kakak tak pernah buat. Sekali lah tak pernah buat. Kalau bapak yang waras, mak yang waras, rasa dia mesti buat. Bangun tengok nyamuk, pasang buat nyamuk. Tengok tidur mengikut. Pasang aircon, ambil selimut, tolong tutup aircon. Bangun menangis pula anak, nak susu. Bangun pula buat susu. Nyamuk pun kita tak bagi hinggap, Ustaz. Nyamuk tak bagi hinggap. Kata ada nyamuk. Nyamuk tak bagi hinggap. Pasang ubat nyamuk kau tidur kat kampung. Sembuh, risek. Macam-macam lah dah buat lah untuk anak-anak. Adakah Pasang dia... kelambu Ustaz. Ya? Pasang kelambu. Pasang kelambu. Kalau demam tak boleh tidur malam. Demam kalau tidur malam. Semua orang dah alami. Ya Allah. Murahnya Allah, dia bagi pahala. Ibn Mubarak kata, lebih dahsyat pahala dia daripada engkau perang fisabilillah. Lepas tu jangan rasa, alah anak kecil ni penat lah. Bukan. Dari situ dulu yang penat lah. Memang nak dapat pahala mestilah penat. Betul lah Mana dapat pahala tak penat. Jadi tak apalah. Tak apa. Ingatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah ni. Ibn Mubarak kata lebih dahsyat daripada kita yang berada di perang fisabilillah. Saya tengok dalam TV bersamamu lah apa benda. Anak dia 5 orang, 5 OKU. Yang badan kurus-kurus yang macam tangan sini tu. Waduh, ya Allah Abah betul dia jaga. Suami dia pula gaji buruh, kerja buruh. Anak dia 5 terbaring, dah besar-besar. Yang seorang tu dah 20 lebih. Tapi semua ni jenis yang... Besar pada dia. Besar pada dia. Bukan kepala dia. Masuk syurga nanti. Mak dia ni. MasyaAllah. Mak bapak dia masuk syurga. Allah tak akan sia-siakan perkemanan kita. Apa saja kita buat kecintaan, kita sabar, kita niatkan ni kerana Allah aku buat. Lebih mudah masuk syurga daripada anak yang tak ada apa-apa. Anak yang tak ada cacat ke, tak ada apa tu. Allah bagi di syurga dengan jalan membela anak dia yang OKU lah. Ada orang Allah bagi syurga dengan kepayahan dia untuk ilmu. Ada orang Allah bagi syurga dengan khidmat dia pada mak bapak dia. Ada orang Allah bagi syurga dengan kerapnya dia membantu dan bersedekah. Ada orang Allah bagi syurga dengan baiknya akhlak dia dengan jiran dia. Ada orang Allah bagi syurga dengan berbagai kaedah dan cara dan dia sendiri tak tahu. Mana war? Ada Ustaz? Ada orang bagi syurga dia rajin gali kubur. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah, amin. Ya Allah, engkau bagilah syurga ya Allah. Engkau bagilah. Ini penting. Gali kubur jangan riak. Jangan kata kalau dia tak ada, matilah dia orang tak tanam. Itu cakap. Tapi kalau bangun malam nak riak dengan siapa bangun pagi, bangun malam. Dulu anak kecil bangun malam tu. InsyaAllah bangun Ustaz. Bangun. Saya dulu bangun. Tanya orang mana dia bangun malam. Betul. Saya rasa tak senang hati kalau anak saya demam. Betul. Tapi dulu Tak saya rajin. tanya orang tu ada certification. Terima kasih bang. Malam kat tidur, siang pergi kerja. Steady. Tapi waktu zuhur, waktu pejabat tu waktu zuhur, lepas main zuhur je, saya mesti, dia boleh tahu, saya mesti bagi kat belakang. Jangan tidur. Bukan tidur tau, tidur berdengkur. Aku dua bangun lah. Aku dua bangun. Saya mesti tidur kat belakang. Sebab saya malam sekarang saya tak tidur. Anak dulu ramai. 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun. 5, 4, 3, 2. Baru lahir. Bila ni 2 tahun, ni baru lahir. Ni baru lahir. Nombor 3 dengan nombor 4, 11 bulan. Bukan setahun. 11 bulan. Rapat Ustaz, rapat tu. 11 bulan, betul. Tahu tak, bila seorang demam, semua demam.
Masuk klinik, rombongan. Orang kena campak, berjangkit. Lepas ni kena campak, lepas ni kena campak, lepas ni kena campak. Doktor kata, jangan dekat-dekatkan dia orang. Jangan dekat macam mana doktor, kami duduk flat. Kau makan yang besar. Mau tak mau, jauh kau dia lah main semua. Orang kena campak. Allah, tapi masa tu muda lah kan, agaknya Allah bagi kita kekuatannya. Sungguh dia kat ni. Sakit mata, seorang sakit mata, waktu bapak sakit mata, waktu ni sakit mata, dia jangkit. Tapi bila belajar muhimah dulu kan, mengenangkan pahala, syukurlah Allah jadikan pahala kita tu dekat situ rupanya. Kalau tak ada anak, adalah pahala lain. Pahala apa? Kahwin 5 tahun tak ada anak, 10 tahun tak ada anak. Pahala apa? Sabar. Sabar. Belum ada rezeki lagi. Allah belum nak bagi. Sabar. Sekali bagi, betul turut. Sabar. Dapat pada sabar pula. Orang dapat anak, bangun malam, dapat bangun malam. Selimutkan anak pun. Ibnu Mubarak kata, engkau selimutkan anak. Apa dia kata? Engkau akan dapat pahala lebih hebat daripada perang fisabilillah. Lepas ni kalau bangun malam, tengok anak. Bilik sebelah, tengok dia. Tengok dia apa sejuk ke, tak tutup aircon ke, turun tutup aircon. Pasangkan kipas ke. Ni contoh ni, dia menyelimutkan anaknya yang tidur terbuka dengan selimut. Jadi kita rasa, Allah, aku dapat pahala perang fisabilillah. Syukurlah ya Allah. Kau jadikan anak aku sakit pada malam hari. Kau jadi anak aku demam pada malam hari, menyebabkan aku tak tidur malam, dan aku berjaga untuk menjaga dia. Ya Allah, engkau bagi aku pahala perang fisabilillah. Tak, kalau jaga laki macam mana? Ni soalan ni. Kalau jaga suami macam mana? Dapat pahala tak? Dapat. Banyak. Pahala, lagi besar pahala. Itu taat. Itu taat pada suami. Taat pada suami, dapat pahala gitu pula. Dan sabda Nabi SAW, lepas ni bangun malam-malam, tengok dia punya selimut. Kenapa? Dapat pahala macam perang fisabilillah. Barang siapa banyak solatnya dan banyak tanggungannya. Lepas tu kalau kita ni, anak kita seorang, tanggungan tak banyak. Bini seorang, tanggungan tak banyak. Kita kena banyak buat amal ibadat lain. Sebab apa? Pahala kita dalam tanggungan ni kurang. Sebab anak kita seorang. Rasulullah janji, siapa banyak solat, satu solat kena banyak. Kalau banyak tanggungan, tak banyak solat, tak dapat. Ni ada dua ni. Ini ada dua benda nak kena beri perhatian ni. Ini nak kena kalakan ni. Abang Lim. Ya Ustaz. Jangan lupa kala ni. Ada Ustaz. Ada. Ustaz nak tanya, zaman wanita tidak berkerjaya tak sama dengan zaman wanita berkerjaya. Sebab kaum lelaki, para suami sebelum wanita berkerjaya ni, kalau dululah kan zaman mak-mak kita tak bekerja, suami kurang membantu dari segi urusan rumah tangga, bangun malam. Tapi zaman yang wanita berkerjaya ni, yang lelaki banyak menolong rumah tangga, bangun malam, jaga anak. Itu kelebihan dia pula. Bila isteri dia kerja, dia dapat pahala. Dapat pahala, isteri dia dapat duit. Tapi dulu isteri tak kerja, saya bangun juga. Dia tengok orang lah. Dia tengok orang. Dulu isteri tak kerja. Isteri tak pernah kerja, dia kahwin. Yelah Ustaz, anak setahun satu. Anak tahun satu. Tak tolong macam mana pula? Tolong macam mana? Betul tak? Ni menangis, diorang ni nangis. Ni bangun, diorang ni bangun. Macam-macam kenangan lah. Dulu yang paling saya tak boleh lupa kan. Saya ni lepas Isyak.
saya nak pergi rumah imam. Imam ni dah 3 hari tak datang surau. Saya dengan Abang Rahim lah. Abang Rahim ni pengungsi. Dengan serusa. Serusa dah meninggal lah. Nama dia Syamsuri. Pergilah nak tanya sebab apa. Kami nak hantar borang pada Jawi. Nak masukkan nama imam. Jadi dia ni 3 hari tak datang. Dulu mana ada handphone. Jadi kami ketuk-ketuk. Rupanya dia ada masalah. Isteri dia tengah kena rasuk. Isteri dia kena gangguan tau. Masa kami datang tu isteri tengah jerit. Jadi saya kata dengan Ibrahim, tak apalah Ibrahim, jangan kacau dia lah. Lepas tu imam kata, tolonglah masuk, tolong saya, tolonglah. Jadi kami tak pandai apa. Baca lah apa patut, apa benda semua, sembuh lah apa patut. Saya dengan Ibrahim yang suri ni baca lah azan apa semua. Yang best ni dia pergi dekat muka saya kan, dia buat sini. Dia tengok kat muka saya kan. Dia tengok dada saya. Lepas tu dia pergi kat muka Ibrahim, dia tengok kat dada Ibrahim. Ibrahim pengungsi. Dia kata dada kamu semua ni ada Quran, dia kata. Ini yang kena masuk ni. Lepas tu dia tengok muka saya balik. Dia kata, apa? Mu balik. Kalau tidak aku kacau anakmu kat rumah. Oh, you good. Ini je betul. Bila saya balik, saya buka pintu, anak saya masa tu 5 pagi. Semua bangun nangis. Semua nangis. Habis yang tolong tu, Syahidah lah. Masa tu umur dia dalam 5 tahun kot. Itulah. 5 tahun. Dan dia nangis-nangis, dia yang paling lama nangis. Jadi saya pun tukarkan paper dia. 5 paper dia pun basah. Saya tukar paper dia. Masa saya tukarkan paper ni, ini pintu rumah dia dekat sini. Lepas tu dia angkat tangan dia sini, kat belakang saya. Allah, naik dulu umur saya dulu. Lepas tu kita baca lah apa-apa. Baca ayat kursi apa semua. Lalu tidur balik. Lepas tu yang perempuan yang kena rasuk ni, lepas subuh dia masuk balik. Jadi orang tua pakat-pakat hantar dia pergi Menteri Negara. Datuk Syahid lah. Datuk Syahid penasihat agung tu, dia ada pejabat Menteri Negara, minta tolong dia rawat. Masa tu, masa pukul 5 pagi ni, pukul 4 pagi, kita panggil dia daripada Masjid Alam Shah pergi rumah imam ni. Pukul 4 pagi telefon, rumah dia panggil. Sebelum perempuan ni diam, perempuan ni melompat tau macam spring. Dia sepak perempuan ni. Faham? Dia sepak perlahan lah. Dia sepak. Dia kata, ni syaitan ni. Dia sepak. Perempuan ni terlelap tidur. Besok pagi, lepas subuh, masa kita nak panggil dia, nak suruh dia datang lagi rawat, dia tak bangun. Sebab tangan dia besar peha. Peha dia macam besar tangan besar peha. Dah last, angkut sekali perempuan ni, angkut sekali ni, apa yang abang yang Masjid Alam Shah yang rawat orang ni, angkut hantar Masjid Negara rawat. 2 hari duduk sana. Kita rumah lah untuk rawat dia, pulihkan dia balik. Ni antara pengalaman yang cerita ni. Dengar ke tak dengar cerita ni? Dengar Ustaz. Anak kecil ni, kita ada cerita kita sendiri lah. Kadang-kadang bila dah tua kan, bila kena sedih rasa. Kenapa? Anak-anak dah besar-besar. Dulu masa kecil, dia dengan cerita kecil dia. Bila besar remaja, dia dengan cerita remaja dia. Jadi setiap benda yang kita lalui, kepayahan-kepayahan ni, bangun malam, gitu gini, akan menyebabkan satu hari nanti, di akhirat, kita akan berterima kasih pada anak-anak kita. Kenapa? Bila dia sakit, bila dia tak sihat, bila buat kita bangun malam, rupanya ini pahala yang besar yang memberatkan mizan. Itu dikatakan kelebihan kahwin. Kalau tak ada kahwin, tak ada anak. Betul. Kalau tak ada anak, tak ada buat benda gini. Bila tak ada buat benda gini, tak dapat pahala fisabilillah. Tengok Rasulullah kata apa ni? Siapa yang banyak solat, kalau tak banyak solat tak masuk. Dan banyak tanggungannya, banyak isterinya, banyak anak-anaknya, tanggungan lah. Tetapi sedikit harta dia. Dia bukan orang kaya. Ada orang anak ramai orang kaya. Ada orang anak ramai dia tak kaya. Sederhana je lah sikit harta dia. Dan tidak dia mengumpat dia akan Islam. Apa? Dia tak kutuk-kutuk agama ni. Kata macam mana aku ni anak ramai rezeki tak ada. Itu mengumpat akan Islam.
Maka Rasulullah kata, dia akan bersamaku di dalam syurga. Dia akan bersamaku di dalam syurga. Seperti ini. Apa maksud ni? Rapat. Rapat. Dekat. Dekat. Rasulullah tak kata seperti ini. Atau seperti ini. Rasulullah kata seperti ini. Dia akan sama denganku dalam syurga seperti ini. Maksudnya dia akan masuk syurga yang disediakan oleh para Nabi. Ui. Syarat, banyak solat. 2, banyak tanggung. 3, Allah bagi dia harta sedikit. Sebab apa? Allah nak ganti dengan syurga. 4, dia tak mengeluh. Dia tak mengumpat dia akan Islam. Maknanya dia banyak solat dan dia menanggung anak dia. Ada orang terpaksa kerja hari Ahad. Saya cepatkan. Kenapa? Tak cukup. Gaji kecil. Tapi kalau dia tak banyak solat, dia rugi. Sebab tu dia kena banyak-banyakkan solat. Dan dia jangan ngeluh-ngeluh pada apa masalahnya dia hadapi. Rasulullah kata, dia akan masuk syurga bersamaku. Ini macam. Macam ni. Maknanya dia akan ada dalam syurga, satu syurga dengan aku. Ni apa ni? Inilah ganjaran yang dijanjikan mereka-mereka yang menanggung keluarga dalam keadaan dia banyak solat, dia bersabar, walaupun sedikit harta dia tanggung keluarga dia. Saya dulu kan, saya pernah dengar cerita bapak saya tau. Masa tu, saya duduk orang baru, duduk jalan Raja Alang. Saya duduk jalan Raja Alang sampai tingkatan 2. Bapak saya dia balik kan, hari Ahad. Dia balik dari rumah bos dia. Bos dia ni, bos besar lah, bos Cina. Bos dia ni minta tolong dia, apa tak angkat barang ke, gitulah. Ada kerja kat rumah lah. Lepas tu dia balik, dia Vespa. Dia balik, dia macam gembira tau. Dia kata, Cum, dia panggil mak saya Cum, mak saya Kalsum, dia panggil Cum. Cum, dia kata, apa, dia sebutlah nama bos tu. Dia bagi aku RM10 tu, dia kata, sebab tolong dia. Mana pagi-pagi balik tengah hari, RM10 je. Kalau sekarang, RM10 is nothing Dia punya gembira tau. Kenapa dia gembira kan? Bapak saya dulu gaji kecil. Faham Jadi dia dapat RM10 ni, dia happy je. Dia punya gembira, muka dia riang Sebab berapa? Dia fikir ni anak-anak dia ramai. Tahu? Anak-anak dia ramai. Jadi dia dapat RM10 dia rasa macam, boleh beli ni, boleh beli tu. Agaknya lah. Dia happy. Saya dulu kan, saya kerja dekat Sandakan. Ini pengalaman kita kongsi pengalaman lah. Saya minum pagi. Saya, Mak Noh ni dia bos Sandakan. Adalah Jumali dengan siapa tu lagi nama tu? Siapa nama tu lagi saya ingat. Kami minum lah. Jadi kami ni selalunya kalau pergi pejabat, minum ramai-ramai. Masa minum tu bincang lah. Okey, pecah lah. Okey, 2 orang pergi sana, 2 orang pergi sini, nak buat apa. Sebelah meja saya ni ada orang pakai uniform polis tau. Yang seorang ni orang Sabah. Dia cerita, aku pergi kursus, dia kata 7 hari dia kata. Dia kata, bagus tu dapat allowance. Bagus tu. Dapat 100 lebih allowance, dia kata tau. 100 lebih lah, tak tahu 100 lebih berapa. Saya fikir masa tu, saya tersentak tau. Kenapa? Kami ni, masa kat Telkom, kami pergi outstation, kami diberi allowance makan 1 hari 100. Kalau tidur dekat pejabat ke, tidur dekat rumah kawan ke, kami diberi lagi 1 malam 200. Selalunya budak-budak ni kan tidur pejabat. Pejabat ni memang 24 jam. Pejabat ni 24 jam diorang. Sebab diorang standby kan tengah malam. Jadi dekat belakang ni memang ada khas untuk budak-budak tidur lah. Mana kerja shift pun tak ngantuk sangat, memang bos tak kisahlah tidur. Tapi kalau dia berjisi dia bangun. Kadang-kadang diorang ni pergi tidur pejabat. Kadang pergi dekat peluang kalau telefon tanya, Din,
Mana macam mana? Wawasan in. Wawasan in tu boleh pejabat lah. Taman Wawasan Musing. Taman Wawasan Musing. Abang Din. Abang Din. Raya Abang Din. Boleh tahu tak? Ya, Ustaz. Taman Wawasan kan ada lagi Abang Din? Ada lagi? Musing. Masih? Mesti ada lagi? Kan ada bangunan pejabat tu. Bangunan pejabat tu kan? Berjalan tu. Atas bukit tu. Biar. Itu saya pergi office tu lah. Atas bukit tu dia punya tu stesen atas. Tu atas bukit tu stesen dia. Ha, Atas bukit tu dia sambung dengan bukit dengan Pulau Tioman. Pulau Tioman tembak ke Pulau Pemanggil. Ya. Dulu saya kerja kan. 2 orang dekat Tioman, 2 orang dekat Pulau Pemanggil, 2 orang kat Musing. Kami duduk cakap begini, testing satu hari sampai nak muntah. Jadi kalau dia dulu kalau budak kata, "Bang, tidur, jom ikut kami. Wawasan in." Tidur office tu. Tidur office. Dalam tu ada peti ais. Tapi tidur atas kapet lah. Tak bawa lah apa-apa, toto ke apa kan. Tapi saya jarang tidur office. Saya selalu pergi hotel. Sebab saya boleh claim. Dia orang yang beli baru pun boleh claim juga. Tapi dia nak tidur office. Bila tidur office, dia dapat claim satu malam 200 tanpa receipt. 200 satu malam. Jadi kalau session seminggu ni, dengan duit makan 7 kali 200 7 kali 300 dia 2,000 dapat. Mewah. Saya dengar dia orang kata, kami dapat allowance 7 hari di khusus 120. Saya kata 120 pun mereka rasa happy . Wah, best lah kamu dapat allowance. Baguslah rezeki aku tu, dia kata. Saya kata, ya Allah, 7 hari 100 lebih pun rasa seronok . Yang kita dapat 1 hari 300 yang kita tak pernah kata Alhamdulillah. Ni saya nak cakap diri saya lah. Kenapa Allah dengarkan perbualan ni kat saya dengan kawan? Kenapa Allah dengarkan ni? Allah nak kata kau syukur tak kau punya allowance ni 1 hari 300 bila kau tidur office ke? Kau syukur tak? Kau kerja seminggu kau dapat 2,000 tau. Kadang-kadang dia punya gaji, dia punya allowance workstation sama banyak dengan gaji. Gaji 5,000, elok 4,000 sebulan. Apa yang kita nak kata? Allah datangkan cerita ni pada kita, kenapa? Bersyukur tak aku? Itu saya kata tu. Bersyukur tak kita? Allah datangkan cerita ni pada kita. Apa? Bangun malam-malam, betul ke firman anak je? Ni contoh contohnya yang Imam Barak kata. Allah bagi kau pahala, perang fisabilillah. Banyak solat, banyak tanggungan. Harta pula tak ada. Tapi tak mengeluh, tak mengumpat pada Islam. Rasulullah janji apa? Dia akan di syurga bersamaku semacam ini. Siapa tak ada anak, bolehlah ada anak kecil balik. Macam, ada hajat? Yang muda-muda lah. Kahwin lain tu. Kahwin lain ambul. Kak Sita ni lain macam dia punya proposal. Jangan Ustaz, seorang cukup lah Ustaz. Saya kena tanya soal lagi Ustaz. Anak kecil. Saya tak cakap pada yang tak layak dapat anak lagi. Saya cakap pada yang layak dapat anak lagi. Yang umur 30 lebih. 40 boleh banyak lagi ke? 40. Boleh. 40 boleh Boleh. Pahala besar. Tapi kesabarannya pun besar lah. Kesabaran dia besar. Kepayahan dia besar. Pahala dia besar. Solat banyak-banyak, tanggungan banyak, solat banyak-banyak, sabar. Lepas tu Rasulullah kata, dia akan masuk surga macam ni dengan aku. Sebelah-sebelah dengan Nabi. Allahu Akbar. Ustaz. Tapi sekarang kan budak-budak bandar lah. Dia tak nak dah anak ramai. Dia orang kata cukup 2 orang, 3 orang dah lah. Dia orang nak fokus pada, maksudnya pada yang 3 orang pun dia kata memang banyak cabaran lah sekarang ni. Memang banyak cabaran. Banyak cabaran, banyak pahala. Dengan orang bekerja lagi. Banyak cabaran, banyak pahala. Betul tak? Begitulah. Kalau tak nak dah banyak cabaran, tak adalah, kuranglah pahala. Cabaran, challenge tu yang pahala. Challenge membesarkan anak pula pahala.
Betul. Kalau kita Kita kata cakap macam tu. kita keluar duit, orang bukan Islam pun keluar duit. Ayah bagi anak dia. Tapi challenge nak membetulkan dia ni, nak sabar dalam membetulkan dia, nak nasihat. Kejap tegur, kejap marah, kejap pujuk, kejap gini, kejap gitu. Bawa teknik. Kejap doa tak putus. Dia tak tahu ni mak bapak dia doa dia dah nangis malam. Dia samba je. Tangisan tu lah pahala. Ustaz, Tu boleh memang kita budak-budak kata, sekarang dia tak nak anak ramai-ramai. Ustaz, boleh kita Ya. kata pemikiran yang tak mau anak banyak ni pemikiran yang kurang Islamik. Boleh kita kata macam tu kan, macam mana Ustaz? Yes. Betul. Sebab tak ada hadis Nabi kata cukuplah 2. Tak ada. Nabi kata ramai anak. Tapi kalau mudarat, tu lain lah. Kalau beranak ni mudarat, tu dia haruskan dalam syariat untuk tidak beranak lah. Tapi kalau kita ada pilihan. Kita nak tanggungan ramai dan kita perbanyakkan solat, walaupun hati kita kurang, Rasulullah janji syurga macam ni. Kita ada pilihan. Kalau janji syurga, dia dengan aku macam ni. Maknanya rapat dia dalam syurga. Dia bagaikan mendapat syurga yang setara dengan syurga para Nabi. Sebab dia dengan aku dalam syurga macam ni. Nama ni apa? Ruah Hayati ni. Saya Ustaz, nak tanya sikit. Dalam hadis ni, dia kata banyak solat. Banyak solat yang macam mana tu? Adakah banyak solat sunat 30 rakaat, 40 rakaat sehari ke atau macam mana? Banyak lah. Dia tak cakap bilangan. Kebanyakan banyak solat sunat lah ni. Solat sunat lah. Wajib memang lebih banyak. 5 Suara waktu je. tak Kan? Wajib terlalu banyak 5 waktu je. Baik Ustaz, terima kasih. Dia kata banyak tu mesti terus solat. Macam mana? Baik. Banyak ni berapa rakaat? Banyak ni pada walid. Walid apa? Dulu kata pada walid. Walid ni kebiasaan. Kebiasaan orang solat sebelum subuh, sebelum zuhur, selepas zuhur, sebelum asar, sebelum maghrib, selepas maghrib, sebelum isyak, selepas isyak. Witir, duha. Ini kebiasaan. Ini banyak, ini tak banyak. Ini kebiasaan. Ini pada kebiasaan orang buat. Yang banyak apa? Yang banyak witir dia 11. Duhanya 8. Tu. Baru banyak. Yang biasa orang buat, taubat 2. Tahajud 2. Hajat 2. Yang banyak apa? Hajat 8. Witir 8. Witir 11. Tahajud 8. Taubat 8. Yang biasa orang buat 2 dia buat 8. Itu baru banyak. Ustaz, kenalkan yang tadi tu yang cakap Siti Nurhayati tu isteri kepada Imam Firdaus Abdul Rahman Auf. Oh ya ke? Dia baru join grup kita. Alhamdulillah. Yang ikut pergi Lenggong Betul Ustaz, last minute. Ustaz, kalau solat Ya. Kalau solat sunat mutlak Ustaz, katalah tak sebut solat duha apa semua, tapi buat solat sunat mutlak banyak. Kalau sunat mutlak pada kebanyakan mazhab tidak dibenarkan jika masih mempunyai qada. Maliki kata tak benar. Syafi'i kata sunat tak benar, tak boleh langsung kalau ada qada. Dan kita buat sunat duha, buat sunat ni kita taklid pada Maliki. Tapi Maliki kata mutlak tak boleh buat. Mutlak boleh buat. Baik Ustaz. Apa? Qada tak habis. Jadi kita tengok kita lah. Kalau qada kita habis, buat mutlak. Tapi kalau qada tak habis, untuk berani mazhab ni jangan buat mutlak. Buat qada. Sampai itu buat sunat. Jadi solat dia banyak, tanggungan dia banyak, tapi harta tak banyak. Kalau Allah bagi dia harta banyak, dia tak masuk dalam golongan ni. Mungkin harta dia sederhana lah. Dan dia tidak pernah mengumpat pasal Islam. Dia tak pernah cakap Islam ni gini lah, macam mana ni aku yang nak ramai ni. Islam ni nak suruh aku anak ramai, tapi hartanya tak banyak. Dia cakap macam-macam. Dia tak dekat tu. Dia tabah. Dia sabar.
Macam mana orang dulu sabarnya dia membesarkan anak. Orang dulu kan orang tak ada duit lah. Minggu keempat makan bubur. Tahu minggu keempat makan bubur. Tak duit tak ada lah. Nak pinjam adik-beradik pun lebih kurang dia juga. Bukan orang ada duit. Wah, any question? Ya Ustaz, nak tanya sikit Ustaz. Kesimpulan dia pelajaran hari ni Ustaz. Okay. Maksud dia macam kita ni lagi baik lah. Maksud dia kita ni susah. Berbandingkan orang kaya Ustaz, dah ada bibik lah, ada pembantu rumah kan. Jadi kita ni lebih baik, jauh beza. Betul Ustaz? Macam tu Ustaz? Ya. Orang kaya ada bibik, dia baik dia apa? Kalau dia rajin menyumbang. Kalau dia tak rajin menyumbang, dia tak dapat pahala. Tak dapat pahala, dia susah payah dalam membesarkan anak. Apa? Dia kaya. Betul Ustaz, terima kasih Ustaz. Tapi dia mesti cari jalan pahala yang lain. Apa? Dia ada duit, dia sumbang lah banyak. Dia sumbang banyak lah. Itu jalan dia dapat syurga. Jadi janganlah kesalkan. Anak ramai, duit tak ada, susah payah, aku kerja dulu. Jangan kesalkan. Jangan nangis. Tiba-tiba anak sekarang sibuk, tak ada masa dengan kita. Jangan nangis. Jangan kata dulu aku bela kau. Kau dulu malam-malam demam, aku bangun. Jangan nangis. Jangan nangis. Kenapa? Allah dah taruh pahala dalam buku. Pahala apa? Syurga bersama Nabi. Jangan nangis. Dulu Ustaz, dia berdemam. Saya bangun tengah malam. Saya bangun tengah malam. Sekarang saya nak suruh dia balik raya pun, dia tak nak balik raya Ustaz. Balik raya je pun. Dia sanggup balik raya rumah mak mentua dia Ustaz. Sedangkan kecil dulu, bukan mak mentua dia jaga dia. Sayalah yang menjaga dia Ustaz. Tangan ni lah yang menepuk dia. Tangan ni lah yang mendodoi boyan. Tangan ni lah yang buat susu. Tangan ni lah yang suap dia makan. Amboi, drama sangat. Allah dah bagi pahala. Kalau saya tahu Ustaz dulu kecil-kecil, saya picit dia bagi mampus. Benar-benar ada orang sekali tu. Ada Ustaz. Tu kadang-kadang kalau anak dia terlampau degil Ustaz, ada orang buat macam tu Ustaz. Nanti, anak degil nanti ada cerita lain dalam ni. Nanti kita akan kat lihat kami tu dia risau. Tapi Ustaz, saya kadang-kadang selalu juga dengar orang cakap kan, dia kata dah tahu hidup tu susah, janganlah beranak ramai-ramai. Dia kata, memang kasar lah kita dengar Ustaz. Mana aku nak tahu beranak aku ramai tak ramai? Betul tak? Bukan aku yang bagi beranak ramai. Ada orang plan-plan tak nak beranak juga. Betul. Ada orang plan nak anak, tak dapat anak. Mana kita tahu, betul tak? Kita boleh usaha lah. Betul lah boleh usaha, jangan bagi beranak. Ada family planning apa semua. Betul lah usaha tu. Dia tak boleh kata gitu, dah tahu susah. Dah itu rezeki yang kita yang bagi. Tapi apa yang berlaku yang saya kata tadi, usah kesalkan no. Mungkin anak dia sibuk ke, tak dapat layan kita, jangan kesal lah. Dulu saya yang ni Ustaz, saya yang bangun malam, saya yang gini Ustaz. Bila saya dah tua ni, air raya pun dia kadang-kadang dia balik mak tua dia. Tak apalah, balik dengan mak tua dia. Dia perempuan, dia kena ikut suami dia, betul tak? Kita sabarlah. Kenapa? Apa yang kita buat pada dia, Allah Ta'ala dah janjikan pahala. Tak ada yang sia-sia. Bangun malam salin lampin, dulu lampin tau, dulu tak ada paper tau. Balik kerja satu besin lampin nak kena basuh. Rendam dulu dengan ada apa nama sabun dulu. Dah basuh-basuh, tarik baby ni ada lagi bekas kuning-kuning dekat napkin ni. Rendam dulu. Sampai dah rendam, 2-3 jam baru basuh. Basuh pakai tangan lah. Lepas tu orang makan mesin. Hari-hari rutin. Kalau anak seorang, okey. Kalau anak 3-4 orang, tak banyak mana. Saya kembar Ustaz. Kembau? Amboi, kembau lagi penat. Yang sebelum kembar tak pakai pampers, pakai lampin. Hari-hari basuh. Zaman dulu pakai lampin kat Lina. Mana dia pakai pampers? Lepas tu lampin pula sikit, pakai basuh tiap-tiap hari basuh. Ya, kena basuh lah sikit. Dulu dia jual satu rotin kan? Bekas tu, apa nama tu?
kepayahan itu Allah Ta'ala beri ganjaran pahala. Jangan risaulah. Nanti kita syukur dekat akhirat bila dia tengok, oh ni pahala besar aku. Ini yang dengan rahmat Allah diizinkan aku masuk syurga. Ya Allah, kita akan kata dengan anak-anak, terima kasih lah. Allah takdirkan kamu jadi anak kami. Allah takdirkan kamu ni kecil-kecil demam selalu. Rupanya ni yang pahala yang Allah nak bagi kepada kami. Akhirnya kami masuk syurga. Dia akan kata dengan anak-anak gitulah di akhirat nanti. Okey, siapa angkat tangan ni? Azlin? Macam mana kalau anak yang sekarang ni macam ada masalah, patut kita sabar, ambil tindakan drastik ataupun kita bersabar? Itu minggu depan Isnin tak ada bab tu. Memang kita kena sabar. Kita kena sabar. Secara asasnya jawapannya kita kena sabar. Nanti Isnin dia akan cerita pada kita ni. Ada dosa yang dipegang oleh manusia yang tidak boleh dihapuskan kecuali dia menerima akan kepayahan menanggung anak-anak dia. Dosa tu hanya boleh hapus dengan kepayahan menanggung anak-anak dia. Tanggung makanan, tanggung pelajaran, tanggung perangai, tanggung emosi. Cara lain tak boleh hapus. Tak boleh hapus cara sedekah kat masjid, cara dia pergi melangkah ke masjid, cara duduk majlis agama. Dosa tu tak boleh hapus dengan tu. Dosa yang ada pada dia, ada beberapa jenis dosa yang ada dengan dia, yang Allah hanya akan hapuskan dengan kepayahan dia dalam berurusan keluarga dia. Faham? Adlin? Faham, Ustaz. KKR. Nak tanya apa, Rosli? Assalamualaikum, Ustaz. Salam. Dia nak tanya, kalau ikutkan saya anak 5 orang, kalau ikutkan setahun seorang lah. So dijaga oleh mak mentua daripada kecil. So macam sebut pasal pahala ni untuk menjaga anak, sekiranya lah contohnya kalau anak tu demam, so mak mentua tu yang beria-ia nak jaga, konon-kononnya kesian dekat menantu lah, takut menantu penat. So macam mana take pahala tu nak dapat macam ni, Ustaz? Kalau takut mesti kata kalau mak mentua dia dapat. Mak mentua dia dapat pahala. Mak mentua itu lah. Kalau kita nak ambil anak tu takut mak mentua kecil hati, so kita biarkan sajalah, tu macam mana tu, Ustaz? Kita biarkan saja, kita rugi lah. Pahala tu kita punya. Betul. Pahala tu kita punya. Suami dia pergi kerja, dia tanggung keluarga. Pahala tu memang Allah sediakan untuk dia. Tapi kalau isterinya kerja tanggung keluarga, isteri dapat. Betul. Rugi kita tak dapat. Kalau kita bangun malam ni, kita selimutkan anak pun dapat pahala macam pergi perang. Allah takdirkan mak mentua tu masuk syurga dengan cara tu. Dan ditakdirkan kita tak dapat pahala tu. Rugi lah, memang rugi. So kalau nak takut mak mentua kecil hati, tak berdosa ke, Ustaz? Apa nak kecil hati pula, ni anak saya. Apa nak kecil hati? Pasal kita bangun malam mak mentua kecil hati. Boy. Dahsyatnya mak mentua. Cakap mak tidur lah, mak tidur. Mak elok bangun, mak semayang, penat. Umur mak pun dah berapa. Ni time mak beribadat. Bagi kami bangun lah mak, tak apa. Mak, pujuklah mak belahan. Saya rasa apa tau, mak belajar muhimah, mak tahu pahala dia bangun. Kita baru belajar, kita baru tahu. Bila lama tahu dah. Nanti dia tak apa aku bangun, aku dapat pahala. Tapi ganjaran ni yang dijanji adalah kepada orang lelaki yang apa? Orang lelaki ni jarang bangun untuk uruskan anak dia. Orang perempuan biasa lah. Lepas tu dia sebut gini, seorang lelaki yang memelihara daripada kecil, dia kan sebut orang lelaki je. Walaupun pada amnya lelaki dan perempuan, tetapi perkataan itu lelaki. Kenapa? Lelaki ni, dia tanggung keluarga, kalau dia apa-apa, kalau dia tak jahat, dan dia bangun malam-malam, maka dia akan mendapat apa? Dia akan mendapat pahala. Pahala apa? Pahala seperti perang fisabilillah. Okey, lepas ni orang lelaki bangun. Abang ni pula anak kecil Gua tak ada anak kecil gua. Tak ada, Ustaz. Anak dah besar baru belajar. Macam mana?
Ya, itu masalah Ustaz. Dulu tak tahu Ustaz. Ustaz, tapi Ustaz, pahala tu kita jaga dulu, kita tak tahu, kita tak ada niat apa, jasa apa semua Ustaz. Tapi bila macam ni, pahala tu masih ada Ustaz. Ada pahala. Alhamdulillah. Kita tak tahu ada pahala. Tahu ada pahala. Cuma tak tahu sebesar ni. Betul? Betul Ustaz, betul Ustaz. Kita kata bisa ada pahala. Betul, takkan tak ada pahala bangun malam. Anak nangis bangun malam tak ada pahala. Pendekut pula Allah, tak. Allah ni pemurah. Benda sikit pahala besar. Pergi dia dah hantar orang pergi kubur, pahala ni 2 kirat. Satu kirat ni macam gunung Uhud. Pemurahnya Allah. Cuma kita tak tahu pahala dia macam perang fisabilillah. Lebih baik daripada fisabilillah. Tu je. Tapi tahu ada pahala. Mudah-mudahan dulu jaga anak dulu, anak umur setahun sampai 8 tahun ke, dia dah malam bangun ke, kadang-kadang dia dah besar 12 tahun, 13 tahun, kita bangun tengok selimut dia terbuka, kita tarik selimut dia. Masa tu malaikat mencatatkan pahala bagi lelaki tu lebih hebat daripada perang fisabilillah. Lepas tu Ustazah Asma cakap kan, lombong pahala perempuan ini di rumah. Dia kata tu kan, lombong pahala dia, digali pahala banyak-banyak ni di rumah. Lepas tu terbaik ni kalau isteri ni tidak bekerja. Itu terbaik lah. Bila bekerja kan, memang dia boleh bantu dapat pahala, bantu suami dia. Tapi kalau tak reti jaga diri, dia terdedah sana, dosa sana. Takut dosa yang dibawa ni lebih besar daripada pahala yang dapat bantu suami dia. Kerja dengan lelaki, campur gaul dengan lelaki, kalau ada aurat pun terdedah sikit gitu gini. Ni yang jangan jahat perhati betul. Kalau tak mengaji kitab muhimah, dapat pahala, dapat gaji 5,000, tolong suami, tolong keluarga, dapat pahala. Tapi dosa yang dibuat dekat luar ni melebihi daripada pahala yang dapat. Berniaga yang tidak untung. Alimah, tanya Kak. Rohayati, tanya. Saya nak tanya Ustaz, macam mana seorang perempuan katalah dia mengungkit kebaikan yang dia telah buat untuk anak-anak dia, macam yang Ustaz kata tadilah, ada basuhkan berak lah, tukar pamper apa semua. Bila dia mengungkit, adakah pahala yang dia buat tu akan Allah bagi apa dia sebab mengungkit? Ada 2 golongan yang diharuskan mengungkit kebaikan. Saya cakap dulu ni. Apa golongan itu? Guru, ibu bapa. Muridnya. Guru bapa kepada Anak-anak. Dia haruskan mengungkit kebaikan dia. Dia harus menyedarkan yang aku dulu buat hukum gini. Boleh. Dia harus sebenarnya boleh. Tapi yang terbaik jangan ungkit. Tapi bila dia ungkit, dia tidak menjejaskan pahala dia. Ustaz, terima kasih. Tapi kalau isteri, tak boleh ungkit dengan suami. Suami, tak boleh ungkit dengan isteri. 2 golongan je boleh, guru kata dulu. Tapi kalau saya tak pernah ungkit lah. Pulang lah, apa-apa nak buat lah. Anak-anak murid nak kata apa ke, nak gitu, nak gini, saya insyaAllah setakat ni saya tak ada apa-apa lah. Setakat ni anak murid saya semua baik lah. Tu yang best tu. Allah jadikan anak murid saya ni orang baik. Amin. Alhamdulillah. Amin. Saya tengok semua yang handsome. Wah, Abang Halim. Wah, semua berseri-seri. Haji Nasir. Terima kasih Ustaz. Haji Adam. Saya Ustaz, saya. Abang Din paling handsome. Amin, alhamdulillah. Abang Din dulu masa muda, lelaki buruan di Mersing Abang Din Bukan buruan jenayah. Buruan apa? Lelaki apa? Idaman. Buruan pula. Buruan ni macam penjenayah je Abang Din. I love you Ustaz. Abang Din, tahu lah ada puji handsome tak nak bagi minum. Boleh Ustaz, boleh. Tak ada masalah. Boleh, insyaAllah. Bagi war sekali, minum ais. Alhamdulillah. Makan dengan kereta. Mari tu. Kenangan tu Ustaz, kenangan tu. Makan dengan kereta. Ustaz, orang lelaki je ke? Orang lelaki je ke Ustaz? Orang perempuan tak nak cakap dia cantik lah. Nanti dia lagi menyerahkan diri dia tak nak.
Saya betul lah, saya syukur lah. Saya ada kakak-kakak dalam ni, Hajar Zu, Kak Ina, Kak Azarina. Saya ada kakak-kakak yang baik lah. Saya sangat syukur lah. Maknanya saya punya ujian saya dalam mengajar kan, tak sehebat orang lain. Orang lain anak murid dia marah dia, anak murid dia planning dia, anak murid dia WhatsApp dia, anak murid dia kata dia macam-macam. Tapi saya okey lah, walaupun ada kadang-kadang sikit kan. Tapi saya keseluruhannya I'm happy, tak ada masalah, insyaAllah. Dan saya boleh buat kawan dengan anak murid saya. Terima kasih Ada Ustaz. anak murid dia tak nak WhatsApp kita. Dia Terima tak kasih nak cakap kita. Ustaz. Dia tengok kita macam rimau lapar kat zoo. Kau rimau lapar kat zoo tak? Tak guna garu. Anak saya Anak murid tengok kita macam rimau lapar kat zoo. Jadi kamu kita sengit dia benda dia. Macam dia takut lah. tak Ustaz, anak saya kata Ustaz comel. Ustaz comel lah. Tak nampak garang Ustaz. Nampak garang tapi comel anak lelaki saya kata. Ada surau kata saya garang. Ada surau banyak surau kata saya garang. Dia kata isteri saya Ustaz garang. Dia takut dia ifatkan. Baik. Tegas Ustaz, garang, tegas. Tak pernah garang. Tegas. Tanya, saya kat rumah, saya kelakar je dengan isteri saya. Saya tak ada garang-garang. Tapi ada masa serius, saya serius lah cakap. Bukan garang Ustaz, tegas. Maybe ada benda yang kata tegas. Betul tak? Kalau semua benda lembik, apa dah jadi? Akak, Senin depan akak jangan tak datang. Abang-abang dalam ni jangan tak datang. Kita akan belajar satu kisah macam mana ada dosa-dosa ni diampunkan dia. Allah akan ampunkan, ulama kata, tetapi mesti melalui kepayahan dalam menjaga anak. Anak tak dengar cakap, anak melawan, pukul anak lawan balik. Ayah patut lempang saya 20 tahun lalu. Anak Sekarang Sazali sudah punya wang. Sazali petik saja ramai yang boleh mati kerana Sazali. Ayah hanya anakku Sazali, anakku Sazali. Oh. Ya Ustaz? Bila dapat award, kau berlakon. Boleh Ustaz. Ayah hanya anakku Sazali, anakku Sazali. Patut ayah pukul saya 20 tahun lalu. Itu film Sazali. Kita Singapura. Tengok bapak dia tu yang menangis tu nak bagi anak dia pergilah kau mandi. Anak dia kena buru polis kan. Dia bagi anak dia makan, dia tidur, dia pandang muka bini dia kat gambar. Kan cerita tu kan. Kalau dia telefon polis, dia termenung, dia nyanyi anakku Sazali, keluar air mata. Keluar air mata tu apa dosa dia? Dua cerita tu apa dosa dia? Walaupun memang benar dia silap dulu. Mungkin 20-30 tahun lalu dia silap. Anak dia besar jadi gangster. Mungkin silap. Memang dia silap. Tapi kepayahan ini ada dosa. Dalam kitab dia kata, dosa tu tak boleh hapus dengan sedekah. Dosa tu tak boleh hapus dengan hanya minta ampun. Tapi dihapuskan dengan kepayahan dalam berurusan dengan keluarga. Tapi kan Ustaz, bukankah kita keluarkan air mata, kita sedih tu menyebabkan anak kita berdosa? Tak. Dia kalau anak kita berdosa, kalau kita kata apa tau? Mak tak reda kat kau. Ni anak kita berdosa. Kau ni anak tak guna, kita kata. Kau ni derhaka, tu bahaya. Kita menangis, kita kata, ya Allah, kepayahan aku ni dalam berurusan dengan anak aku ni, aku syukur, ya Allah, engkau akan ampunkan dosa aku. Ya Allah, walaupun apa anak aku buat kat aku tetap maafkan dia. Maka dia cakap gitu. Aku tetap reda pada dia. Kenapa? Supaya perjalanan hidup ini selamat. Selamat dan dapat rahmat Allah. Jangan kata-kata lelaki ni, kau hajar punya anak ni, jangan itulah. Tak baik lah. Memang pada hakikat dia kau hajar. Dia kau hajar, memang kita tak reda. Tapi kita kena reda, Allah takdirkan dia kau hajar. Allah takdirkan. Kenapa? Dengan kau hajar dia ni, memang dia berdosa, kita ampunkan dia, moga Allah ampunkan dia, tetapi kita dapat pahala. Kenapa? Sedih hati kita ni dapat pahala. Apa kita mengamuk? Faham ke tak faham? Faham Ustaz. Faham Ustaz. Sazali dengarlah. Aduh, sedihnya lagu tu. Ayah, tadi kan Sazali balik sekolah, saya nampak orang miskin. Kesian dia, ayah. Anak dia ramai, ayah. Anak tak makan. Sazali nak bantu dia, tapi saya tak ada duit.
Tak apa Sazali ambil duit dalam bilik ayah, dalam kotak tu. Sazali nak ambil berapa, ambil lah. Pergi sekolah nanti Sazali tolong dia. Sazali ambil duit, masa tu kalau rendah kita tu kan, pakai seluar pendek. Kita ada banyak duit, kita boleh pergi joget. Amboi. Dia tipu bapak dia. Dia punya geng apa, Ibrahim pendek. Lagi tu. Kita tu dia nak buat tau. Kita tu mesej dia, sangat banyak. Kita ada banyak duit, kita boleh tengok wayang, kita boleh tengok joget. Dulu kan tengok wayang dan joget. Tu dosa kaki tu. Dosa kaki, tengok wayang, tempat joget. Tu. Dia tipu bapak dia. Oh, ya Allah. Nanti kita baca lagi satu kat sini. Bagaimana kepayahan ni. Kepayahan ni. Okey, sekali benar cerita ni kisah Nabi Yahya. Nanti ada benda-benda, 29. Okey, terima kasihlah semua kerana sudi mendengar dan sudi mendengar lakonan saya pada hari ini. Semoga Allah jadikan benda itu contoh untuk kita mudah faham. Okey, cukup. Sampai jumpa. Kenapa saya rekod meeting di keluar ni Saya tak padam rekod tu. Alhamdulillah. Nanti jumpa bila 12.30 Ustaz, KBS. Bagi link Facebook nanti kat diorang Live Facebook kan Ustaz? Al-Qawi, surah Al-Qawi. Baik Ustaz, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada antara kami sakit, ya Allah, keluarga kami sakit, ya Allah, Kau berilah kami penyembuhan, ya Allah, Kau berilah kami ketambahan, ya Allah. Moga sakit ini mengampunkan dosa kami, dosa yang telah kami lakukan. Ya Allah, jika ada antara kami sedih, ya Allah, duka cita, ya Allah, risau, ya Allah, keluh kesah, ya Allah, gelisah hati, ya Allah. Atas apa juga ujian yang Kau turunkan pada kami, ya Allah. Dengan rahmat-Mu, ya Allah, kami redha dengan ujian yang Kau turunkan, ya Allah. Dengan rahmat-Mu, ya Allah, Kau cabutlah duka cita ini. Kau angkatlah duka cita daripada hati kami, ya Allah. Agar kami tenang, rehatkan hati kami dalam melakukan ibadah pada Engkau. Ya Allah, kami jadikanlah kami ini, ya Allah, jika kami ini orang-orang yang melimpah ruang nikmat-Mu, ya Allah, jadikanlah kami orang yang sangat syukur dengan apa yang Kau berikan. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang istiqamah untuk ilmu, istiqamah dalam beramal, dan jadikanlah amal ini amal soleh yang membantu kami nanti dalam barzakh dan membantu kami nanti di padang mahsyar. Ya Allah, kami Kau ampunkanlah, ya Allah, dosa kami, anak-anak kami, keluarga kami, ibu bapa kami dan mereka yang banyak bersyukur kepada kami muslim dan muslimat. Jadikanlah kami ini hamba-Nya taat, hamba-Nya sihat dan sangat patuh kepada Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Okey, Amin. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.